أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memulakan minggu yang baru hari Isnin dan insya-Allah kita adakan sesi perkongsian ini setiap pagi daripada pukul 7 suku hingga ke 7.45 ya. Kita terus saja perkongsian kita pagi ini dengan sharing screen, berkongsikan paparan komputer kita ni, dan tuan-tuan dan puan-puan kita letakkan dalam mode mute ya, mikrofon supaya tidak ada gangguan-gangguan bunyi-bunyi luaran tu. Walau macam mana pun kalau ada apa-apa pertanyaan ya, boleh majukan ya pertanyaan tu dengan unmute-kan mikrofonnya. Okey, kita masih lagi berkongsikan ayat surah Al-Anbiya. Kita pergi kepada korpus Quranik, Arabic Corpus.Quran, iaitu kita berkongsikan ayat 59 ya, 59 dalam surah Al-Anbiya. Kalimah yang kelima ialah bi'alihatina ya, bi'alihatina. Dan ini ayatnya qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh zalimin. Dan kita telah pun minggu lepas hari Jumaat melihat penulisan ini dan kita membuat latihan membetulkan ayat ini dengan cara penulisan Rasam Osmani ya, Rasam Osmani, dan kita kongsikan semula hasil daripada yang kita telah simpan minggu lepas menggunakan print screen, dan dia disimpan dalam folder screenshot ya. Dan sebelum tu saya bukakan apa yang juga kita simpan di dalam Microsoft Word. Yang ni ya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Sekira kitanya ingin menggunakan lagi penulisan ni ke dalam leksi logos kita ya, leksi logos kita. Okey. Okey, tak apa, kita ambil yang ni, kita kopikan saja dan bawa ke leksi logos. Sekiranya nanti kalau kita nak mengembangkan lagi perbincangan kita ya, so kita simpan di situ dulu. Okey, dalam penulisan ini pun sebenarnya penulisan yang sudah kita betulkan ya daripada penulisan yang asal di dalam QuranicCorpus.com tu, QuranicCorpus.com yang ni, 50 yang ni ya. So kita minggu lepas kita telah meneliti
beberapa tempat di tulisan ni, kerana penulisan ni adalah penulisan lama ya, iaitu resam imla, yang mana kita perlu upgrade dia ya, ataupun update dia kepada resam Osmani, dan kita telah pun melakukannya ya. So setelah kita melakukan, kita boleh melihat setiap daripada kalimah ya, kalimah-kalimah ni, supaya tuan-tuan mengenal kalimah dan boleh menterjemahkannya, memberi makna kepada setiap kalimah, dan akhirnya memberi makna kepada keseluruhan ayat ya. Jadi maknanya bila kita membaca Al-Quran, kita akan membacanya bersekali dengan kefahaman kita kepada aspek nahu dia, aspek sorof dia, aspek tajwid dia, dan juga makna kepada kalimah-kalimah yang kita baca itu ya. Itulah kita harapkan ya, satu hari nanti kita mahir ya, bukannya setakat kita menyebut bunyi dia, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin, tapi kita tak tahu makna ya, rugilah. Sebab kita ini satu pembacaan, dan satu pembacaan sepatutnya kita faham apa yang kita baca, kenal dan faham apa yang kita baca. Jadi bila kita membaca tadi, kita sebenarnya membaca bersekali ya, dengan ilmu tajwid, ilmu nahu, ilmu sorohnya, dan maknanya kita bawa sekali dalam pembacaan ya. So hari ini kita kupaskan satu-satu, iaitu kita kupaskan dulu qalu ya. Qalu kita copy saja di itu, bawa ke bawah ni ya. Kita menerangkan satu-satu qalu ya. Kalau tuan-tuan sudah biasa, jadi sepatutnya tuan-tuan boleh sudah menerangkan ya kalimah ni dengan baik ya, iaitu qalu apa dia? Qalu ialah fi'il madhi ya. Kita sudah mengenal bentuk dia tu. Dari mula-mula kita keluarkan keluarkan maklumat-maklumat yang ada di dalam tu ya. Okey, apakah maklumat yang tuan-tuan boleh keluarkan daripada qalu tu ya? Kita belajar mengeluarkan maklumat dia ya, supaya kita mengenal kalimahnya. Pertama, yang kita boleh dapati daripada qalu ni ialah huruf akar dia ya, huruf akar dia. Macam mana nak mengenal huruf akar? Kita dapati di sini terdapat beberapa huruf. Jadi di manakah di antara huruf yang di dalam ijaan kalimah ni huruf akar ya? Macam mana nak mencari huruf akar? Kita asingkan apa-apa yang tambahan kepada kalimah asal ya, tambahan kepada kalimah asal dia. Ini waw al-ziyadah ni adalah tambahan ya, tambahan. Jadi bermakna huruf akar tidak akan datang daripada waw al-ziyadah ya. Mungkin kita akan terangkan qalu ni adalah waw al-ziyadah ni adalah imbuhan yang menjamakkan kalimah ini ya menjadi fi'il madhi yang jamak dengan fa'ilnya, iaitu mereka ya. Jadi kita boleh keluarkan maklumatnya satu-satu ya. Okey, kita gunakan teks untuk menerangkan, dan kita typekan di sinilah ya. Iaitu kita keluarkan qalu ni dulu. Qalu ni adalah waw al-ziyadah tu apa dia? Waw al-ziyadah tu ialah fa'il, kita panggil dia ya, fa'il. Fa'il ialah, okey, kita gunakan kecil lah ya.
Fa'il. Bila fa'il, apa makna fa'il? Fa'il adalah pelaku kepada kata kerja, ya. Pelaku pada kata kerja. Dan pelaku ni biasa merujuk kepada siapa? Dia merujukkan kepada orang lelaki, tetapi dalam banyak kes orang lelaki itu sebenarnya bukannya bila dalam satu kumpulan, dia bukan saja orang lelaki, tapi dia bercampur, ya, lelaki dan perempuan. Kalau satu kumpulan lelaki dan perempuan pun dia gunakan jantina muzakkar, ya, jantina muzakkar. Dan muzakkar tu ialah orang ketiga. Orang ketiga. Dalam bahasa Arab dia ialah ghaibun. Ghaibun. Itu orang ketiga, ya. Fa'il waw alif ziyadah tu, ya. Mungkin saya keluar apalah, ya. Kita keluarkan dulu daripada sini. Ambil mungkin kita pecahkan dia lah supaya senang tuan-tuan nampak, ya. Kita pecahkan dia. Qalu ni kita pecahkan dia mengikut bahagian-bahagian dia, ya. So banyak teknik cara kita menerangkan ni, ya. Salah satunya kita pecahkan. Qalu ni sebenarnya adalah qala, ya, asal dia adalah qala barikan atas dengan waw alif ziyadah. Ya, itu cara kita nak buat penerangan pada qalu ni. Qalu ni adalah pecahan daripada qala dengan waw alif ziyadah. Okay. Bila kita boleh mengasingkan ataupun membuat pecahan bahagian-bahagian tu, so kita akan dapat maklumat-maklumat yang kita ingin kongsikan, yang ingin lihat. Jadi kita tengok waw alif ziyadah ni adalah pelaku. Pelaku tu siapa? Muzakkar, orang ketiga. Orang ketiga dalam bahasa Arab kita panggil dia ghaibun, ya, ghaibun. Dan bilangan dia, ya, jamak. Jamak tu maknanya ramai, ya. Dalam bahasa Arab jamak ni ialah lebih pada 2, ya. 3 ke atas dikira jamak. Ya, kalau 2 dia tak panggil jamak lagi. Kalau 2 dia panggil musanna. Kalau seorang dia panggil mufrad. Ya, jadi mufrad seorang, musanna 2 orang, atas pada musanna 3 ke atas dipanggilkan jamak. Itulah bilangan kepada fa'il dia, ya. Okey. Okey, itulah apa dia? Waw alif ziyadah. Jadi kita arrowkan dia, ya. Kita buat anak panah jadi supaya kita faham apa yang kita bincangkan tu, kita arrowkan dia dengan warna hijau, ya. So yang ni yang kita nak buat penerangan waw alif ziyadah. Itulah. Jadi dia adalah dia bukannya kata kerja. Jadi kalau kita nak melihat 3 huruf akar, dia tidak datang daripada waw alif ziyadah ni. So dia kena datang daripada qala, ya, daripada qala. Mari kita terangkan dulu qala tu apa dia. Qala tu kita buat penerangan dalam teks tadi. Okey. Kita buat penerangan dalam teks. Okey, iaitu apa qala? Qala tu adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja tu kalau bahasa Arab dia apa? Fi'lun. Fi'lun. Itu dipanggilkan kata kerja. So dalam kes ni fi'lun ada beberapa jenis, ya. Ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari',
ada fi'lun amar, ada fi'lun nahi, ya. So yang ni fi'lun apa? Ya, macam mana kita nak mengenal dia fi'lun apa? Kita lihat kata kerja ni diikuti oleh fa'il. So apabila kata kerja diikuti oleh fa'il, bermakna kata kerja ni adalah kata kerja fi'lun jenis madhi. Cara menerangkannya. So dia adalah kata kerja fi'lun madhi. Kalau kita nak bawa sini sikit. Okay. Okey, fi'lun madhi. Okey, fa'il dia kita telah terangkan di sini tadi. Kemudian kata kerja dia ada i'rab, ya, ada i'rab. Jadi apakah i'rab kepada qala, ya? Kalau siapa-siapa bertanya kita apakah i'rab kepada fi'lun madhi, dia tidak ada i'rab. Ya, dia tidak ada i'rab sebab dia bukannya kalimah yang berubah dengan case i'rab, ya, tapi kita boleh menyatakan dia dengan tandanya lam yang berbaris atas itu, ya. Lam huruf terakhir berbaris atas tu kita panggil dia bil dengan bil, bi itu maknanya dengan, ya, bi al fathati. Jadi kita sebut dalam bahasa Arab dia fathati, ya. Sama ada kita guna bil fathati maknanya dengan baris fathah, itu maksud dia, ya. Bi ni dengan al fathati bermaknanya dengan baris atas ataupun baris fathah. Apakah yang masuk ke baris fathah ni? Lam ni dia sentiasa mengambil baris atas, ya. Walaupun apabila bergabung dia bertukar kepada bentuk dhammah, tapi sebenarnya original dia asalnya ialah dia lam ni berbaris atas. Kita hanya boleh melihat apabila kita pecahkan komponen dia, ya. Kalau di sini kita tak dapat melihat kerana lam tu kena mengambil baris hadapan sebab dia sudah bertemu dengan waw mad. Jadi dia memang kena tukar pada dhammah. Tetapi bila kita pecahkan kepada komponen-komponen dia, barulah kita dapat, ya, melihat yang lam tu sebenarnya asalnya ialah baris atas dan bukannya baris hadapan, ya. Komponen dia ialah qala dengan waw alif ziyadah. Yang kita nak terangkan yang ni sekarang, ya. So kita arrowkan dulu. Okey, yang kita nak terangkan sekarang ialah qala ni pula, ya, kalimah qala, ya. So kita kata qala tu adalah kata kerja iaitu fi'lun madhi bil fathati, ya. Okey. Dan sebenarnya daripada qala tu tuan-tuan boleh mencari 3 huruf akar. Maknanya 3 huruf akar dia daripada kalimah ni bukannya datang daripada waw alif ziyadah tapi datangnya daripada di sini, ya. Yang pertama sekali kita lihat sini ada 3 huruf saja. Qaf, alif, lam. Qaf, alif, lam. Qaf dengan lam tu dah confirm, ya. Itu adalah salah satu daripada huruf akar dia. Tetapi dia ada alif di tengah. So kalau tuan-tuan tengok dalam kalimah ada alif, ya. So biasanya alif tu adalah telah ditukar daripada huruf akar sama ada waw ataupun ya di tengah dia, ya. Jadi bermakna 3 huruf akar di sini ialah qaf, waw, lam, ya. Huruf akar. Yang ni bukan huruf akar, yang ni adalah kata terbitan, ya. Huruf akar dia adalah maknanya secara berasin 3 huruf tu ialah qaf, waw, lam. Jadi kita bagikan maklumat di sini, ya, iaitu huruf akar. Huruf akarnya ialah
Ini kita nak kumpulkan maklumat ya, maklumat daripada kalimah tu ya. Huruf akarnya ialah qaf waw lam. Jadi kita nak menulis qaf waw lam tu, kita kena pergi ke leksilogos lah ya. Sebab di sini dia ataupun kita buat leksilogos yang baru ya, supaya dia tidak mengganggu perbahasan kita sekarang ya. Kita pergi ke tab baru. Ya, buka tab baru, lepas tu kita ambil leksilogos yang baru ya. Untuk kita menaik qaf waw lam tu supaya tidak ganggu dengan perbincangan kita sekarang ya. Kita type di sini qaf, asingkan dia ya. So alif tadi sebenarnya dalam perkataan ataupun kita panggilkan dalam kata dasar ya. Jadi huruf akarnya ialah waw ya, dan lam. Ini 3 huruf akar dia, dan kita bracket atas tak payah sebab tadi dah bracket, jadi kita copy saja, bawa ke tempat tadi. So kita masuk balik ke dalam nota yang kita buat tadi di dalam bracket ni ya. Masukkan sini dan pastekan saja. Ctrl V. Ya. Qaf waw lam ya. Cuma kita okey. Nanti kita cuba besarkan sikit supaya cuma tulisan dia tu bila menggunakan font ni dia tidak berapa terang sebelah bawah tu ya. So kita sudah dapat 2 maklumat daripada qala ni, kita besarkan balik. Kita buat perbincangan tadi ya. Satu daripada waw aliziyadah dan satu lagi daripada qala ya. Jadi qala ni adalah kita kata kerja fi'lun madhi bil fathati yang kita cuba adjust sikit supaya tidak terganggu oleh line-line yang ada ni. Kita kecilkan sikit. Okey. Dia mungkin panjang ke bawah. Macam tu ya. Okey. Alright, so kita sudah mengenal 3 huruf akar dia, qaf waw lam. Ya, qaf waw lam cukup ya. Nanti bila kita sudah mengenal qaf lam, nanti kita boleh buat pembentukan kalimah daripada qaf waw lam ya. So setakat ni kita kumpulkan maklumat pertamanya, waw aliziyadah ni adalah fa'il iaitu pelaku. Pelaku tu adalah muzakkar, orang ketiga, ataupun juga kita panggilkan ghaibun yang jamak. Cuma kat sini apa lagi satu tertinggal ya. Pelaku dia ada i'rab dia juga ya. So masukkan i'rab dia sekali ya. I'rab kepada pelaku iaitu fa'il kepada mana-mana kata kerja mesti marfu. Mesti marfu. Ya. Dia tak boleh mengambil i'rab yang lain. Dan kena nyatakan i'rab dia sebab setiap fa'il ada i'rabnya. Kalau tak lengkap kalau kita tidak masukkan i'rab ya. Jadi kita boleh kecilkan sikit yang ni supaya kita boleh bagi laluan kepada yang ni untuk penulisan itu lebih kemas ya di bawah ni. Okey ya. So yang ni merujuk kepada waw aliziyadah, penerangan tu, dan penerangan ni merujuk kepada qala ya. Untuk kita mengenal kalimah tuan-tuan dan puan-puan kena belajar mengeluarkan maklumat-maklumat daripada kalimah tu ya. Pecahkan dia ke komponen-komponen dia, lepas tu terangkan setiap komponen tu. Dan akhirnya boleh menerangkan kepada keseluruhan
kalimah itu, ya. Dan seterusnya memberi makna. Tapi memberi makna kita boleh lakukan selepas pembentukan kalimah nanti. Okey, ya. So apabila kita sudah dapat maklumat ni, ya, dan kita simpan dia, dan kita selepas ni kita akan buat pembentukan kalimah, ya, pembentukan kalimah. Okey, so saya simpankan dia dalam print screen, ya, dan kita ketepikan nota ni supaya kita dapat membuat pembentukan kalimah di bawahnya, ya. So kita alih dia, ya, kita alih ke tepi ni. Okey, kalau arrow ni kita tak perlu lagi, ya, sebab kita dah simpan tadi di dalam screenshot, ya. Kalau kita nak rujuk, kita boleh rujuk semula, ya. Sekarang ni kita nak buat pembentukan kalimah dia, ya. So kita buat pembentukan kalimah di sebelah bawah tu. Mulakan dengan 3 huruf akar tadi, kita dah dapat qaf waw lam, ya. Qaf waw lam boleh copy je sini. Tuan-tuan boleh copy, ya. Tengok. Kalau kita boleh copy di situ, kita copy dia qaf waw lam di sini saja. Okey, kopikan dia, bawa ke sini untuk membuat pembentukan kalimah, ya. Kita kecilkan sikit sebab untuk membuat ini dia memerlukan menggunakan keyboard di bawah tu, ya. So kita kena kecilkan dulu, ya. Kena kecilkan dulu. Jadi qaf waw lam, kita buat arrow. Qaf waw lam membentuk kata dasar. So yang ni kata dasar dia sama dengan fi'il madhi wazan 1, ya. So kita ambil itu di sini, tampal saja di situ. Inilah kata dasar dia. Qaf waw lam, ya, membentuk kata dasar qala. Bila kata dasar dia sudah ada makna dia, ya. Makna dia apa? Berkata. Dia tak ada fa'il, tidak ada masa. Dia hanya makna yang perkataan yang asas saja, berkata. Itu saja, ya, makna qala. Kemudian kita letakkan arrow. Qala ni dibentukkan menjadi qalu. Macam mana proses dia? Yang atas lah yang kita buat tadi, itu sebenarnya proses dia juga. Yang kita ambil kopi ni dan kita tampal dia kat sini. Ini step dia. Step pertama 3 huruf akar qaf waw lam. Step kedua membentuk kata dasar. Gabungan qaf waw lam ni, waw ditukarkan kepada alif, ya, dan qaf mengambil baris atas, lam mengambil baris atas, terbentuklah kata dasar, ya. Kata dasar. Tapi sebelum ini sebenarnya kita kena menggunakan acuan. Apakah acuannya? Ini kata dasar dan ini sebenarnya fi'il madhi. Jadi kita kena gunakan acuan dia, ya. Acuan kepada untuk membentuk qala tu adalah fa'ala. Fa baris atas, ain baris atas, lam baris atas. Itu dia acuan dia. So daripada acuan tu, dan kita masukkan qala ni ke dalam fa'ala, dia akan menjadi qala. Qala tu dinamakan kata terbitan, ya, dalam bentuk fi'il madhi wazan 1. Barulah kita proseskan dia menjadi qalu. So yang ni kita panggilkan dia kata terbitan, ya. Kalau saya nak kongsikan kat situ, yang ni, yang tadi adalah apa? Okey, mungkin saya masukkan jugalah, ya. Di sini adalah kata dasar. Kaf, alif, ta, dasar. Dal, alif, sim, ro, ya. Yang membawa erti berkata. Ini qala. Sedangkan di sini daripada kata dasar mengambil acuan fi'il madhi wazan 1, dia menjadi
Qala ni apa dia? Qala ni ialah kata terbitan. So semua ni kita kena faham ya, step-step dia tu. Sekarang ni fi'il madhi ni adalah jenis kita panggil dia ialah kata terbitan. Dia terbit daripada kata dasar. Terbitan ba, ya, ta, nun ya, kata terbitan. Dan kata terbitan dia ada makna. Sebagaimana kata dasar ada makna, so kata terbitan juga ada makna. Ya, kita masukkan makna kat sini apa dia. Sekarang kata terbitan ni dalam bentuk fi'il madhi. So dia mesti ada pelaku dan mesti ada masa. Ya. So pelaku dia belum lagi mereka ya, sebab mereka tu apabila tambah wa li ziyadah, sini belum lagi. So ni kita pelaku ialah dia. Ya, dia. Masa dia apa? Telah. Telah. Perbuatan dia apa? Berkata. Copy saja kat sini. Dia telah berkata. Itu peringkat qala ya. Belum lagi qalu. Jadi qala mana dia telah berkata. Masih lagi mufrad ya. Qala ni masih lagi singular. Ya, ayat itu qalu, jadi daripada qala ni kita perlu bentukkan menjadi qalu. Inilah proses dia ya. Jadi qala tambah kepada wa li ziyadah, so kita bawa ke bawah dia menjadi qalu. Ya, so yang ini kita gabungkan dia ya, dengan membuang tanda campur ya. Bila kita buang tanda campur tu dia jadi apa? Qala dan waw tu ada wa li ziyadah. Lam ni perlu ditukarkan kepada dhammah. Tunjukkan step by step ya. Lam tidak boleh lagi mengambil baris atas sebab dia bertemu dengan waw mat. Jadi lam ni perlu ditukarkan kepada baris dhammah. Jadilah qalu. Itulah selesailah dia punya pembentukan kalimah. Kita besarkan sikit. Okey. Kalau dia okey, qalu di sini mungkin kita adjust sikit. Sini kita boleh deletekan supaya yang tu pergi ke atas ya. Bagi susun dia supaya jelas sikit ya. Okey. Qala kata dia telah berkata. Okey. Okey, dari sini kita turunkan ke bawah ya, turunkan ke bawah. Supaya dia kita boleh okey, yang ni tadi kalau kita masih lagi nak guna kita boleh simpan dia sebagai nota tadi. Okey. So okey, pertamanya kita telah betulkan tulisan dia. Lepas tu qalu ni kita bincangkan adalah pecahan qala dengan waw alif ziyadah, dan kita telah terangkan apa di sini tadi, waw alif ziyadah dan qala di sini ya. Okey, lepas tu kita buat pembentukan kalimah daripada qaf waw lam menjadi qala kata dasar yang mana berkata, mengambil acuan fa'ala. Kalau kita nak kongsikan fa'ala ni yang mana satu dalam template apa ya, Quick vocabulary itu tuan-tuan pun ada, yang inilah fi'il madhi maklum wazan satu ya. So dia punya kata dasar tadi ialah qala, mengambil acuan fa'ala, dia menjadilah kata terbitan qala juga ya, dia sama dengan fi'il madhi wazan satu. Okey. Okey, qala apa dia? Dia adalah kata terbitan ya. Yang ni kata dasar tapi ini kata terbitan yang memberi makna dia telah
berkata. Ya, boleh buang ke satu space tu, dia telah berkata. Kemudian qala ni kita tambahkan waw alif ziyadah untuk menjamakkan dia. Jadilah qalau, ya, qalau sebab lam ni pada atas. So ini tidak wujud. Yang kalimah macam ni tidak wujud di mana waw alif ziyadah, waw mat belakangnya lam baris atas tidak wujud. So lam ni perlu ditukarkan kepada baris dhammah. Jadilah qalu. Dan apabila qalu, kita boleh memberi makna kepada dia. Ya, erti dia. Ya, tadi dia telah berkata untuk mufrad. Sedangkan sekarang ni qalu ialah tadi kita telah fi'il pelaku muzakkar orang ketiga yang jamak. Jadi kita tukar saja makna daripada dia telah berkata kepada mereka telah berkata. Ya. So dia ni kita tukar kepada mereka. Mim, Ra, Ya, Kaf. Mereka telah berkata. Itu bermakna selesailah, ya, proses pembentukan kalimah kita. Ya. So banyak maklumat yang kita boleh dapat, ya, daripada latihan ni. Ya. Yang ni kita buangkan space dia tu dan kita boleh simpan yang ni pula. Ya. Simpan ni pula. Kalau kita nak kemaskan nota di atas ni, mungkin kita boleh copy je sini, ya. Tuan-tuan copy waw alif ziyadah ni, masukkan dalam nota sini, ya. Nota ni, sebab nota tu nak menunjukkan kepada komponen dia. Komponen pertama tadi ialah waw alif ziyadah. Ya, mungkin kita buat macam tu supaya dia tak mengelirukan, ya. Dan komponen kedua ni ialah qala. Ambil qala ni, kopikan dia, bawa ke sini. Masukkan sebelum kata kerja ni nak mengatakan nota tu adalah untuk qala. Itu dia, ya. So kita ada dua nota tu, ya. Untuk menerangkan waw alif ziyadah tu ialah fa'il pelaku muzakkar orang ketiga. Ini kita boleh panjangkan sikitlah. Ya, sebab dia ada space tu, boleh panjangkan sikit. Yang ni boleh kita panjangkan sikit. Tapi biar bersesuaian lah. Okey. Macam tu, ya. Okey. Right. So apabila ini selesai, kita boleh simpan dia untuk perbincangan besok. Sebab besok kita akan teruskan dengan mengenakan apa dia man, apa dia fa'ala dan seterusnya kalimah-kalimah di dalam ayat itu, insya-Allah. So yang ni kita simpan dia, print screen. Itu dia sudah tangkap print screen masuk dalam screenshot, ya, dan kita boleh kongsikan lagi besok pagi, insya-Allah. So untuk hari ini kita sampai di sini saja, yang sudah 7.55. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Sama-sama.